Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran faraid di dalam pelajaran yang ke-6, iaitu dalam tajuk berhimpun dua cara mempusakai bahagian yang kedua. Jadi dalam video yang lepas kita dah sama-sama bincangkan bagaimana boleh terjadi seorang waris mempusakai harta si mati dengan kedua-dua cara. Seperti yang sedia maklum, untuk mempusakai harta si mati ni ada dua cara, iaitu cara asabah ataupun terima secara furud. Jadi ada sesetengah keadaan yang mana menjadikan sesetengah waris, bukan semua waris. Ada waris-waris yang tertentu dalam keadaan yang tertentu dia boleh mempusakai dengan cara dia mengambil furud dan juga dia mengambil asabah. Baik, kita lihat yang lepas kita dah sama-sama bincangkan penyelesaian masalah, iaitu seorang waris mendapat dua cara pusaka, iaitu fardu dan juga asabah. Dan saya dah terangkan ada tiga keadaan, iaitu keadaan yang pertama, suami si mati ni merupakan sepupu kepada si mati. Dia orang yang sama, satu orang, tapi dia ada dua hubungan dengan si mati. Hubungan yang pertama dia suami, suami kepada si mati. Hubungan yang kedua dia sepupu. Jadi bila ada dua hubungan, dia akan dapat dua kaedah merpusaka. Dua kaedah mempusakai. Baik, kemudian keadaan yang kedua ialah dia suami dan dia juga merupakan tuan yang memerdekakan si mati tadi. Nampak ada dua hubungan. Yang pertama hubungan dia ialah suami. Yang kedua hubungan dia dengan si mati ialah tuan yang memerdekakan. Dan seperti yang kita belajar sebelum ni, suami memang dah tentu ada hak dalam pusaka ni. Tuan yang memerdekakan juga ada hak. Jadi kalau tak ada waris-waris lain yang menghalang, maka suami itu tadi akan dapat dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama sebagai suami dan bahagian yang kedua sebagai tuan yang memerdekakan. Manakala keadaan yang ketiga ialah bapa ataupun datuk disertai waris furu', iaitu perempuan sahaja. Bapa ataupun datuk, kalaulah si mati itu tak ada meninggalkan waris furu' lelaki, dia ada waris furu' perempuan sahaja, maka bapa ataupun datuk akan dapat furud dan juga dia akan dapat asabah. Dua-dua dia dapat. Baik, fokus kita untuk video kali ini ialah saya akan tunjukkan pada awak bagaimana cara pengiraan untuk kita tentukan bahagian-bahagian waris-waris tadi tu. Waris-waris yang terima pusaka secara dua keadaan. Baik, kita lihat masalah yang pertama ataupun keadaan yang pertama. Seorang mati meninggalkan ibu, suami, yang juga suami ni merupakan anak bapa saudara, iaitu sepupu kepada si mati. Jadi bila awak baca je penyataan ni, awak dah dapat tahu ada tiga waris yang awak perlu isikan dekat sini, iaitu yang pertama ibu, yang kedua suami dan yang ketiga anak bapa saudara, iaitu sepupu. Kenapa saya petakkan merah ni? Ini kerana dua golongan ni, dua orang ni merupakan orang yang sama. Orang yang sama tapi dia dapat dua bahagian, ataupun dia orang yang sama tapi dia ada dua hubungan. Hubungan dia dengan si mati yang pertama ialah sebagai suami, manakala hubungan yang kedua sebagai sepupu. Ini saya dah terangkan pada video yang lepas. Nanti ulang kaji balik, tengok video yang lepas. Baik, sekarang kita tengok pula kadar pusaka untuk setiap waris. Ibu tetap bahagian akan dapat 1/3. Manakala sebagai suami, dia akan dapat 1/2. Dan sebagai sepupu, dia akan dapat asabah. Baik, jadi langkah pertama nak selesaikan pengiraan,
selesaikan dulu yang terima furud. Samakan penyebut dia. Ini awak boleh rujuk pada video-video yang lepas macam mana cara kita kira. Baik, 1/3 akan menjadi 1/6. Ini bahagian yang baru. Kemudian 1/2 akan jadi 3/6. Jadi siapa yang terima asobah, dia akan terima baki. Berapa baki yang tinggal? 1/6. Jadi asal masalah kita ambil daripada nombor yang bawah, penyebut yang bawah, penyebut yang paling baru. Jadi penyebut yang paling baru ialah 6. Bawa kepada asal masalah. Kemudian pengangka ni ialah bahagian untuk setiap waris. Bawa je ke bahagian masing-masing. Jadi bahagian untuk ibu 2, bahagian untuk suami 3, manakala bahagian untuk sepupu yang juga merupakan orang yang sama tadi, bahagian dia ialah 1. Jadi untuk memudahkan pengiraan, sebelah ni kita satukan. Kenapa? Sebab dia merupakan orang yang sama. Suami dan sepupu ni orang yang sama. Jadi dekat sebelah bahagian ni kita tambahkan 3 tambah 1, 4. Jadi 4 lah bahagian untuk si suami dan juga si sepupu, kerana orang yang sama. Tapi kalau orang yang berlainan, awak asingkan 2, 3, 1. Tetapi disebabkan ianya orang yang sama, kita sekalikan, iaitu jadi 4. Manakala sah masalah, awak tambahkan saja bahagian untuk setiap waris. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi inilah cara pengiraan untuk masalah ataupun keadaan yang pertama, yang mana si mati tinggalkan 3 waris, ibu, suami dan juga sepupu. Yang mana dalam kes ni suami dia merupakan sepupu kepada si mati juga. Baik, ini cara penyelesaian untuk masalah yang pertama. Kita lihat pula masalah yang kedua ataupun keadaan yang kedua. Seorang mati meninggalkan ibu, suami. Suaminya juga merupakan tuan yang memerdekakan. Jadi ni sama macam masalah yang pertama, cumanya suami dia bukan sepupu tapi tuan yang memerdekakan. Jadi dia tinggalkan 3 waris si mati ni tadi. Dia tinggalkan ibu, dia tinggalkan suami dan dia tinggalkan tuan yang memerdekakan, iaitu orang yang sama. Suami dan tuan yang memerdekakan ni orang yang sama. Jadi seperti yang kita dah belajar, tuan yang memerdekakan, kalau si mati tak ditinggalkan apa-apa, tak ditinggalkan waris lain. Baik, seperti yang kita dah belajar, tuan yang memerdekakan, kalau si mati tak ditinggalkan anak, maka dia layak dapat harta. Kalau dia tak ditinggalkan anak, dia layak dapat harta. Layak dapat pusaka. Baik, kita lihat berapakah kadar pusaka untuk setiap waris. Ibu dapat 1/3, suami dapat 1/2, manakala suami ni sebagai tuan yang memerdekakan, dia ada 2 hubungan dia, maka akan dapat juga asobah. Sama je jalan kira macam yang awal tadi. Pertama, selesaikan dulu bahagian yang furud, kemudian baru selesaikan bahagian asobah. Kemudian nombor yang di bawah, penyebut yang bawah, kita jadikan asal masalah. Manakala pengangka, iaitu nombor yang di atas, kita jadikan kepada bahagian. Kemudian suami dan juga tuan yang memerdekakan ni merupakan orang yang sama. Jadi kita tambahkan terus, letak dekat sini. Kemudian sah masalah, tambahkan saja bahagian untuk setiap waris. Akan jadi 6. Jadi masalah kedua ni tak berbeza sangat dengan masalah yang pertama. Cuma berbeza pada warisnya sahaja. Okey. Kemudian kita lihat masalah ataupun keadaan yang ketiga. Seorang mati meninggalkan ibu, anak perempuan dan bapa yang disertai waris furu' perempuan sahaja. Ingat, waris furu' perempuan sahaja. Jadi kita ulang balik, apa tu waris furu'? Waris furu' maknanya waris kita yang ke bawah. Contohnya kita si mati ni, kemudian waris yang ke bawah, anak, cucu, cicit dan ke bawah, itu waris furu'. Jadi dalam masalah yang ketiga ni,
warisnya ada 3 dan bapa ni mestilah ataupun keadaan tu bapa ni disertai waris furu', waris yang ke bawah, anak ataupun cucu yang perempuan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, waris furu' kita ialah anak perempuan. Jadi bila bapa ni disertai dengan anak perempuan, dia dapat 2 bahagian. Jadi kita tengok kadar untuk setiap waris. Baik, ibu dapat 1/6, anak perempuan dapat 1/2. Manakala bapa ni disebabkan dalam penyelesaian masalah ni adanya waris furu', iaitu anak perempuan tadi tu, maka dia dapat 1/6 dan dia dapat juga asobah, iaitu dia ambil baki. Baik, kemudian cara selesaikannya samakan sahaja penyebut yang bawah, dan kemudian kalau ada lebih barulah waris asobah akan ambil bakinya. Kalau tak ada baki, waris asobah tak akan dapat apa-apa. Baik, kemudian asal masalah macam biasa kita ambil daripada nombor yang bawah ataupun penyebut. Kemudian bahagian kita ambil daripada nombor yang atas ataupun pengangka. Baik, untuk ibu akan dapat 1 bahagian, anak perempuan akan dapat 3 bahagian, manakala untuk bapa akan dapat 2. Macam mana boleh dapat 2? 1 daripada furud, manakala 1 lagi daripada asobah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 ialah bahagian untuk bapa. Kemudian sah masalah seperti biasa, kita tambahkan sahaja bahagian-bahagian untuk setiap waris. Jadi sah masalah ialah 6. Baik, itu sahaja video saya untuk kali ini. Jadi kalau ada sebarang soalan ataupun kemusykilan berkaitan dengan tajuk ni, boleh tuliskan komen di bawah. InsyaAllah saya akan jawab. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.